Mana? Mana? Tak ada apa-apa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Syaitanir rajim. InsyaAllah kita tunggu sekejap lagi bagi kawan-kawan kita masuk. Baik, insyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk bertemu. Alhamdulillah, walaupun mungkin kita masing-masing sibuk dengan kehidupan kita masing-masing, dengan pekerjaannya, dengan projeknya dan sebagainya. Jadi kita mengambil masa untuk sama-sama kita bersama-sama di dalam satu majlis ini malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan dapat membawa satu kebaikan dengan asbab kita bertemu pada malam ini, insya-Allah. Marilah sama-sama kita mulakan dengan kita mentajdidkan syahadah kita. Satu perkara yang amat penting, terutamanya pada hari ini, kita perlu mentajdidkan syahadah kita sentiasa, supaya mudah-mudahan Allah SWT akan menganugerahkan kita ikhlas, dan kemudian daripada ikhlas itu berkembang menjadi satu amalan-amalan yang ada barakah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak mulakan dengan ayat Allah surah An-Nisa ayat 119. Apa Allah berfirman? Wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa man yattakhidhish syaitan waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Sadaqallahul azim. Ini surah An-Nisa ayat 119. Saya nak mulakan dengan ayat ini kerana ini adalah merupakan ayat kata-kata daripada iblis, daripada mereka yang mahu yang memusuhi Islam, yang memusuhi kita semualah. Apa kata mereka? Aku akan menyesatkan mereka. Yang pertama sekali, aku akan menyesatkan mereka dan memperdayakan mereka. Akan menyesatkan mereka dan memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong. Angan-angan kosong. Jadi iblis dah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala dia akan menyesatkan. Nombor satu, dia kata menyesatkan. Kemudian selepas itu menipu, memperdaya mereka dengan angan-angan yang kosong. Apa maksud angan-angan kosong ni? Angan-angan kosong ni maknanya kita ingat benda tu okey, kita berjuang, kita melaksanakan perkara tu, itulah dia sampai bermati-matian, rupa-rupanya angan-angan kosong. Ni kita nak sama-sama meneliti. Aku akan mengarahkan mereka untuk mengalah telinga binatang, ternakan dan merosakkan sifat semula jadi ciptaan Allah. Jadi dia akan sampai satu peringkat, iblis ini akan mengarahkan supaya merosakkan binatang-binatang, ternakan. Maknanya sekarang ni dah mulalah. Dia menggunakan kita kata lab, makmal, food daripada makmal. Dia tak payah dah binatang-binatang. Macam mana yang berlaku pada Bill Gates.
Dia membeli tanah seluas-luasnya. Begitu juga di UK kan. Jadi kita lihat banyak tanah-tanah ternakan semua contohnya telah ditukar menjadi tanah-tanah biasa kosong kan. Dan merosakkan sifat semula jadi ciptaan Allah. Dan dia akan merosakkan sifat natural. Maknanya benda yang tabi'in ni dia tak nak. Jadi kalau kita tengok hari ni benda-benda yang ada semua dia tidak natural. Kebanyakannya begitu. Kita ni dah duduk dalam suasana yang tidak natural, tidak tabi'in. Sampai peringkat makanan pun dah tak tabi'in. Sampai peringkat ni kalau kita kata ubat pun dah tidak tabi'in, tidak mengikut tabi'in natural manusia, tidak mengikut fitrah. Sesiapa sahaja yang meninggalkan Allah dan menjadikan syaitan sebagai pemimpin yang ditaati, maka sesungguhnya dia berada dalam kerugian dan khusranan mubina. Kerugian yang terang dan nyata. Jadi ini ayat Allah ni saya mulakan ni kerana kita nak menunjukkan bahawa mereka akan sesatkan kita, nilai kita, fikiran kita, hati kita. Kita dah tak ikut dah cahaya Allah, tak ikut dah cahaya Allah. Petunjuk Allah dah tak ikut dah. Jadi orang yang disesatkan ini dia akan merasakan bahawa dia berada di satu perjuangan yang betul, kehidupan yang betul, perjalanan yang betul. Padahal semua itu jauh daripada Al-Quran, jauh daripada sunnah. Kita akan melihat mereka berpecah-pecah dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak berpegang dengan sunnah, dengan Quran. Sehingga akhirnya apa yang berlaku, kita melihat manusia berada dalam keadaan huru-hara. Kemudian iblis juga, syaitan juga berjanji dalam surah An-Nisa ayat seterusnya 120. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Ini kunci dia. Syaitan sentiasa memberikan janji-janji serta angan-angan kosong. Jadi kita ni akan diberikan janji, akan diberikan angan-angan, cita-cita, hajat nak dapatkan sesuatu, tetapi sebenarnya kosong. Nampak macam hebat, apa nak dapat ni? Kita akan dapat nama, dapat glamour, dapat apa? Nampak hebat, kita akan menyambut kemerdekaan. Ni bulan Ogos, bulan kemerdekaan negara Malaysia. Kita dah merdeka, kita masuk merdeka. Kita kata kita telah berjuang, Allahu Akbar. Rupanya perjuangan tu angan-angan kosong. Dia tidak berdasarkan kepada asas yang sebenar, Al-Quran dan Sunnah. Tidak berasaskan kepada dasar yang sebenar. Macam-macam, tapi nampak macam baik, nampak macam betul. Ini semua adalah janji-janji dan merupakan angan-angan kosong yang dijanjikan oleh syaitan. Wa ma ya'iduhumus syaitan. Dan apa sahaja yang mereka janjikan, syaitan janjikan itu, tidak lain illa ghurura. Semua itu tipu daya. Tuan-tuan perempuan, kita lihat di sini, iblis dah berjaya menyesatkan ramai orang. Dah berjaya menyesatkan ramai orang yang Islam, orang beriman. Yang tak beriman jangan cakaplah orang beriman. Kenapa? Kerana kita berada dalam suasana-suasana yang hari ini arusnya mengajak kita sebenarnya menjauhkan diri daripada Quran, menjauhkan daripada sunnah. Kita ingat kita bekerja tiap-tiap hari, kita buat projek, buat macam-macam untuk kebaikan. Rupanya kat situ ada syirik. Kita tidak mentauhidkan Allah. Kita tak menjadikan Allah sebagai matlamat kita, redha Allah. Kita ingat kita buat dah betul. Rupanya yang kita buat tu hanyalah perkara-perkara juz'iyah saja. Perkara yang merupakan cabang-cabang saja, bukan yang asasi, yang usul, yang asasi. Kita ingat, kita dah buat kerja kita sampai berpuluh-puluh ni, sampai sakit-sakit. Tapi rupanya yang kita buat tu hanya benda yang cabang-cabang aja. Tidak betul pun. Matlamatnya pun tak sama dengan matlamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini janji-janji syaitan. Sebab kita nampak kat situ ada satu kebaikan, ada satu yang kita rasa okey. Tapi rupanya syaitan punya janji, rupanya subhanallah. Ini yang kita sama-sama merasakan. Saya bagi satu contoh tuan-tuan. Ini contoh yang NGO tak nampak lagi ni. Ramai tak nampak lagi.
Kita hari ni kita kata kan, Malaysia dah merdeka. Ini agak sensitif sikit lah. Tapi sebenarnya saya nak minta tuan-tuan berfikir dan nak minta sama-sama kita nak rasa kita ni macam di mana kita ni. 31 Ogos 1957 kita kata kita dah merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Tunku Abdul Rahman Perdana Menteri yang pertama. Betulkah kita merdeka? Maka orang bahas merdeka. Ni nak sebut janji-janji dan angan-angan. Kan? Merdeka, merdeka. Kita dah merdeka. Kenapa? Dah tak ada dah orang putih kat atas. Kan? High Commissioner bukan lagi British. High Commissioner telah digantikan dengan Perdana Menteri. High Commissioner digantikan oleh Perdana Menteri. Kan? Pegawai-pegawai tentera British yang duduk sebelum ini digantikan dengan menteri-menteri. Kan? Kemudian pemerintah dan pemimpin digantikan dengan rulers dipanggil raja-raja yang memerintah. Baik, saya nak bawa tuan-tuan. Baru-baru ni kami ada buat satu perjumpaan lah. Dan kita bertemu dengan beberapa orang cendekiawan think tank negara kita ni, think tank negara kita. Maknanya dia mewakili bekas-bekas hakim, bekas-bekas ketua polis, bekas-bekas high ranking officer. High ranking bukan saja officer Malaysia, executive officer, bukan politician. Ni is not politician. Tapi orang yang betul-betul bekerja, urat nadi Malaysia ni mereka yang gerakkan. Dari kalangan PTD-nya dan bukan PTD-nya. Jadi dalam perbincangan tu macam-macam perbincangan. Kita cakap macam mana nak selesaikan masalah negara kita ni. Ini saya sebut dari sudut bagaimana kita punya perasaan kita ni dah okey, dah buat betul dah semua. Tiba-tiba kita kata kita nak kena minta lah. Masalah banyak sangat kat negara kita ni. Nampaknya masalah orang politik. Kita nampak masalah parlimen ni orang politik. Kita kata kan. Dan memang betul pun. Sampai orang politik ni kita nampak hari ni sampai ada satu pertandingan menipu. Pertandingan menipu. World entah saya pun tak ingat yang benar. Pertandingan menipu. Maknanya kita cerita kita orang percaya rupanya menipu. Jadi siapa yang paling boleh membawa satu keyakinan, maka dia lah dikatakan sebagai pemenang, penipu yang terbesar. Dan penipu yang terbesar itu pertandingan ini boleh diikuti oleh semua kecuali dua orang. Dua jenis manusia tak boleh ikut pertandingan ni. Pertandingan menipu. Sebab dua orang ni dah terlalu pakar dalam menipu. Terlalu pakar dalam menipu. Dan sebenarnya pada pandangan saya terlalu dalam keadaan ditipu. Dia menipu orang, dia pun ditipu juga. Yang pertama, politician. Politician tak dibenarkan masuk dalam pertandingan menipu ni. Pertandingan menipu sedunia. World Cup ni. Yang kedua, lawyer. Saya minta maaf lah kalau lawyer kat sini. Tapi lawyer tak dia bagi. Sebab lawyer dia pandai. Dia cakap, dia pusing sana. Dia guna logik sini. Dia pandang sana sebagainya kan. Jadi dia punya benda-benda tu jadi real. Padahal menipu. Baik, saya minta maaf lah. Jadi dalam kategori ni tidak ada orang yang politik lah yang kami bincang. Semua orang yang memang jenis nak selesaikan masalah negara. Nak selesaikan masalah negara. Jadi bila kita bincang, hari ini yang paling tertinggi sekali dalam memimpin dan mengurus negara ni ialah parlimen. Paling tinggi sekali parlimen. Jadi parlimen ni kucar-kacir. Apa yang dibincangkan contohnya akhir-akhir ni lah, kita tengok dia latest mana. Contohnya dalam parlimen apa yang dibincang yang betul-betul produktif untuk rakyat. Antara yang dibincangkannya kes LCS. Kes apa? Kes kapal perang kita tu. Penyelewengan. Benda yang berlaku, ketirisan dan sebagainya. Kes menteri kan contoh. Juga yang dibincang juga antara yang besar menjadi hangat yang semua orang semua tengok ni ialah akta lompat parti. Terpaksa dibincangkan dan sebagainya untuk menunjukkan bahawa supaya tidak berlaku lompat parti. Dan perkara ni sebenarnya kalau kita tengok menunjukkan akhlak pemimpin kita. Kan? Ada tak dibincangkan tentang masalah kita sedang menghadapi masalah antara yang kritikal hari ni, satu wabak baru.
Bukan wabak daripada China tu, bukan monkeypox, bukan. Apa wabak baru? Wabak baru ni ialah ramai mati mengejut di negara kita ni. Mati mengejut. Satu daripada apa yang kita gambarkan di sini, contohnya ialah kita melihat dalam satu perkara-perkara yang digambarkan sebagai mati mengejut ni. Seorang wanita umurnya 20-an nak berkahwin bulan depan, kalau tak silapnya lah, kan. Kemudian tiba-tiba meninggal dunia dalam keadaan tiba-tiba. Dia tak sebut accident, tak sebut dia langgar kereta apa, tetapi dia punya organ-organ dalam badan rosak habis. Mengherankan, macam mana dia boleh mati dalam keadaan organ rosak, bukan accident apa, kan? Dia nak kahwin bulan depan. Begitu juga ada cerita-cerita, kisah-kisah berkenaan dengan anak kecil yang berusia 9 tahun. Umur 9 tahun mati sakit jantung. 9 tahun mati sakit jantung. Kalau dah umur 30-an, 40-an tu dah banyak sangat kolesterol tu, apa logik lah juga. 9 tahun mati sakit jantung. Kemudian bila saya melihat tentang kes kematian tu, saya pun meneliti semula kepada beberapa, kita kata laporan-laporan yang telah dikumpulkan oleh Impact, oleh PATV, sekarang ni PATV ada, kan, oleh GPMC, dan juga oleh berbagai daripada ni lah, kita kata, saya cuba ambil petik kat sini, saya tengok banyak sangat ni. Senarai kematian selepas vaksinasi COVID-19 di Malaysia. Volume 1 kes 1 sampai 100, volume 2 kes 101 sampai 200. Ini yang saya ada. Volume 3, volume 4, 5, 6 sebagainya tu saya tak tengok lah, dah banyak sangat. Jadi saya nak menunjukkan ke sini bagaimana satu wabak baru berlaku. Mereka yang telah dilaporkan mati dalam keadaan mendadak, mengejut. Kadang-kadang mati, kita tengok seorang pegawai polis mati ketika nak draw dia punya duit, keluarkan duit di bank, keluar kat berita harian. Seorang pula duduk tengah diri tepi jalan, tiba-tiba collapse. Baru-baru ni, contohnya yang terbaru, kita dengar orang jatuh daripada mall. Dalam gambar CCTV yang ditunjukkan, dia jalan sampai tebing panjat tu terjun, kan. Kemudian kita dengar bagaimana seorang anak tanpa sebab digambarkan gila lah agaknya. Terus dia boleh bunuh mak dia, penggal leher mak dia, tarik kepala mak dia, bawa jalan, terlanjang naik motor. Ada juga orang yang bunuh anak pula. Tadi bunuh mak, ada kes bunuh anak pula. Baby dibunuh, babynya tu dibunuh. Jadi kalau kita tengok kes-kes ini macam kes-kes yang menunjukkan bagaimana kita akan berhadapan dengan keadaan yang kita pun tak tahu apa dia. Tapi di sinilah laporan-laporan yang ditunjukkan kepada kita yang telah dilaporkan oleh NGO berkenaan dengan kesan-kesan AFI and adverse effect selepas pelalian ataupun suntikan. Yang digambarkan di sini banyak sangat. Yang datang daripada suntikan-suntikan dan sebagainya. Laporannya ada, kita ada laporan ini. Jadi kalau saya cerita panjang sangatlah. Jadi saya bukan nak cerita yang tu, saya nak cerita kat sini. Bagaimana keadaan negara kita ni banyak masalah. Tapi tak ada satu pun masalah rakyat yang betul-betul masalah rakyat yang dibincangkan di parlimen. Yang dibincangkan akta lompat parti. Yang dibincangkan masalah kes and LCS. Masalah-masalah yang cakup rakyat mati, rakyat tak ada duit. Masalah kita ada masalah food insecurity, akan ada masalah keselamatan makanan, kita ada masalah trading, masalah pengangguran. Tidak dibincangkan, tidak dijadikan sebagai isu utama dalam parlimen. Ini menunjukkan bahawa pemimpin-pemimpin politik kita dah tak fikir dah masalah rakyat. Dia fikir masalah yang berkaitan dengan dia sahaja. Mungkin tak semua, tapi saya ingat hampir semualah. Jadi sinilah kita lihat, bila kita kaji semula, macam mana ni kami di peringkat NGO ni bawa fakta-fakta, data-data.
pergi ke parlimen, panggil ahli parlimen, seorang jumpa cakap pasal A, B, C, D, masalah-masalah yang ada pada rakyat. Tapi ahli parlimen buat tak tahu je. Ada yang kata terima kasih, ambil, simpan, tak ada cakap apa pun. Ada yang ambil, yang disalahkan kita pula. Ada yang ambil, dia ambil senyum-senyum, nanti kita bincang. Ada yang kita setuju tapi tak ada buat apa-apa, macam-macam. Jadi bila kita dah rasa bahawa ahli parlimen tidak ada benar-benar perasaan untuk melihat masalah rakyat yang ada di depan kita ni, maka kita pun berfikir, marilah sama-sama kita tengok yang di Pertuan Agong. Kita pergi kepada majlis raja-raja, minta tolong raja ni. Orang-orang Melayu kita kata kita ni bangsa Melayu ni, kita ni negara kita ni, negara kita ni ada apa ni, raja, ada agama sebagai agama persekutuan, Islam sebagai agama persekutuan, kita ada raja sebagai pemerintah. Malahan tak boleh kita nak kutuk raja, tak boleh nak kutuk bangsa Melayu, sebab ataupun bahasa Melayu, tak boleh nak kacau tentang agama Islam contohnya, disebut akta hasutan. Maka kita marilah sama-sama kita pergi jumpa. Maka kita pun buat kajian setahun, 2 tahun kajian. Sama-sama dengan NGO ni, sama-sama kita kata harapan kita ni ialah raja. Agunglah, tolonglah Agung, tolonglah Sultan. Kita bersama-sama, kami bersama-sama, patik bersama-sama dengan yang di Pertuan Agong. Patik bersama-sama dengan Tuanku Sultan, Sultan Johor, Sultan Perak, Sultan mana-manalah. Maka tiba-tiba bila kita dah buat semua, kita mohon RCI. Kita mohon RCI, kurang-kurang tengoklah apa yang kita kaji. Yang kaji ni bukan orang biasa, orang pakar-pakar. Tiba-tiba ketika kami menghadap, kita tak dapat menghadap pun. Tak dapat menghadap pun yang di Pertuan Agong. Tak dapat menghadap pun sultan-sultan. Nak menghadap, pohon menghadap. Pohon menghadap, sultan-sultan. Tak ada seorang bersultan yang nak terima kunjungan daripada rakyat ni. Ni rakyat ni bukan ahli politik, ni rakyat. Kami tak ada kepentingan nak dapat kuasa, nak dapat duit, tak ada. Kami tak minta 1 sen pun duit tuanku. Pergi jumpa sana, tiba-tiba sampai kat depan pintu, disambut oleh dia punya pegawai dia. Ambil kat situ, sampai sekarang senyap. Tak ada apa-apa, sekurang-kurang tulis surat. Terima kasih, kami sedang review. Kami sedang terima kasih kerana ambil berat tentang rakyat. Ni rakyat tuanku ni. Rakyat ni rakyat Malaysia. Maka kita membincang, kenapa tuanku tak ambil berat? Kenapa tuanku buat tak tahu? Kenapa benda-benda ni? Jadi kita bincang dengan, sehingga perbincangan menjadi high level perbincangan ni. Perbincangan high level ni termasuk think tank negara. Tan Sri sekian, Tun sekian. Kita bincang dengan Datuk Seri, Datuk yang memang memegang jawatan penting di negara kita ni. Maka akhirnya kami diberikan satu kesimpulan. Ini kesimpulan saya nak sebut sesuai dengan apa yang ayat Allah sebut tadi. Kita ni percaya dengan janji-janji. Malaysia ni negara demokrasi yang adil dan sebagainya. Malaysia negara raja berperlembagaan dan sebagainya. Ada kuasa, ada sebagainya. Rupanya tuan-tuan perempuan yang kita tak tahu, yang saya nak dedahkan pada malam ni. Dan saya minta supaya tuan-tuan berfikir, dan saya minta pihak-pihak berkenaan berfikir, terutamanya daripada pihak majlis raja-raja. Tak kira lah siapa. Apa dia? Tuan-tuan sekalian, kita tengok. Yang pertama sekali, rupa-rupanya perlembagaan kita ini sebenarnya siapa yang tanda tangan untuk buat perlembagaan kita ni? Ini isu dalaman tuan-tuan, isu dalaman. Yang tanda tangan untuk buat perlembagaan kita ni 2 pihak. Yang pertama ialah rulers of Malaysia, sultan-sultan, raja-raja, majlis raja-raja yang tanda tangan untuk meluluskan constitutional punya, saya kata seperti social contract agreement untuk negara kita perlembagaan. Yang kedua ialah British yang pada masa itu sebenarnya penjajah kepada negara kita. British yang tulis, yang draft, Red Commission, kan, yang draft, yang draw, yang buat dan sebagainya, dan ditandatangani oleh 2 pihak. Yang pertama sekali British sebagai administrator, British sebagai the government of the day pada masa itu, dan ruler kita, raja kita sebagai wakil kepada tanah air, wakil kepada negara,
wakil kepada rakyat, wakil kepada ulama, wakil kepada umara-umara yang ada, wakil kepada rakyat yang ada, wakil kepada tanah air, raja-raja yang ada pada masa itu. Maka dua orang ni, dua golongan yang tanda tangan kepada konstitusional tadi, perlembagaan tadi. Tapi perlembagaan tadi tu kan digubal oleh Red Commission. Bila kita tengok balik dalam tu, tak ada seorang pun orang Melayu dalam tu. Ini yang saya faham daripada Puan Zarah yang merupakan salah seorang pengkaji. Dia kata tak ada seorang pun orang Melayu dalam tu, apa lagi orang Islam. Jadi bila kita tengok semula kan, sekiranya mahu berlaku pembubaran, pertukaran perlembagaan sebagainya, maknanya dua ni yang perlu bersetuju. Yang pertama, the Queen, iaitu raja kepada United Kingdom. Yang kedua ialah raja-raja kita. Dua ni. Jadi dua ni yang boleh mengubah. Kan, takkanlah saya berjanji dengan si A, kan tiba-tiba kita datang, si C datang, kita nak ubah. A dengan B, and C tu lah. Baik. Jadi konstitusional kita ni sebenarnya masih lagi duduk di bawah pengaruh penjajah. Bawah pengaruh penjajah. Jadi kita nak ubah bukan boleh ubah separang-separang, tak boleh ubah. Tak boleh ubah macam itu. Jadi apabila kita bincang balik, kalau macam itu, bagaimana kerajaan kita sekarang? Kerajaan kita ni sebenarnya dari sudut kerajaan tadi, dia cuma merupakan menggantikan British yang sebelum ini menjadi administration, menjadi pengurus kepada negara tanah Melayu pada masa itu. Sekarang dah tukar kepada Malaysia, tukar kepada orang yang matanya mata Melayu, hidungnya hidung Melayu kan. Jadi orang Melayu lah, ataupun orang bangsa dah ada di Malaysia, Cina, Melayu, India. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, tak apalah, kita itu satu benda lah yang saya terkilan sangat. Yang terkilan sangat, bagaimana kita dipermain-mainkan oleh syaitan. Kita ingat kita dah okey dah. Tiba-tiba dia kata raja-raja ni sebenarnya dia tidak ada panel, tak ada council yang boleh menasihatinya sebagaimana yang sebelumnya. Jadi rupa-rupanya raja-raja ni tak ada badan penasihat. Tak ada yang nak memberi nasihat yang betul, yang bebas. Kalau ada pun Perdana Menteri kepada Agong, Menteri Besar, Ketua Menteri kepada negeri-negeri itu, hanya sekadar duduk situ sebagai simbol saja. Dia boleh cakaplah A, B, C, D. Tapi raja-raja sekadar boleh begitu saja. Sebab tu, apabila rakyat nak menghadap raja, ni saya nak dedahkan tuan-tuan. Bila rakyat menghadap raja, nak minta tolong raja, yang pertama sekali, raja merasai dia tidak ada kekuatan. Satu, kekuatan penasihat yang betul-betul kuat, yang boleh membentuk satu pemikiran yang bersifat komprehensif untuk menyelesaikan masalah, tak ada. Kalau ada pun menteri besar datang jumpa dia, cakap sekali-sekali, cuma bawa proposal, minta approval saja. Approve atau tak approve. Dan kemudian mungkin kalau baginda tu kritik sultan tu kreatif sikit, dia adalah benda-benda projek untuk rakyat. Setakat itu sahaja. Tapi untuk kita membuat satu perubahan yang besar, untuk membawa satu kita kata kebangkitan yang besar pada Malaysia ni, nak betulkan balik apa yang ada kat Malaysia ni secara yang lebih tuntas lagi, raja-raja nampaknya seperti tidak boleh berperanan. Tidak boleh berperanan. Walaupun dalam perlembagaan ada perkara 150 darurat, ada perkara 140 tentang council caretaker, tapi raja-raja tidak ada penasihat-penasihat yang boleh menasihati baginda untuk nak membuat keputusan yang lebih konkret kepada masyarakat Malaysia, rakyat Malaysia. Ini yang saya faham. Kalau tak betul, mungkin boleh betulkan. Tapi nak sebut dekat sini, tuan-tuan dan puan rahmati Allah, raja, dia tengok inisiatif dia sendiri. Kalau dia berani, kalau dia tengok rakyat sebagaimana dia tengok diri dia sendiri, dia bertanggungjawab dengan rakyat, maka tentu dia akan boleh buat sesuatu kepada apa yang berlaku di negara kita ni. Tetapi nampaknya seolah-olah seperti tidak ada apa-apa. Maka bila saya melihat begitu, saya kata, Datuk, kalau macam inilah keadaannya, tak ada orang yang boleh nak ubah
kejahatan yang di negara kita ni, nak harapkan parlimen pun nak pakat bubar sekarang ni, pakat pecah lagi. Dengan Tun Mahathir telah membuat satu gabungan yang memecah belahkan lagi Melayu dan Islam di Malaysia ini. Jadi dengan keadaan-keadaan yang ada ni, maka di mana hala tuju Malaysia ni, hala tuju negara ni? Seolah-olahnya macam tak ada hala tuju, tak ada tujuan, tak ada yang nak selesaikan. Tak ada orang, kalau parlimen salah, raja betulkan. Raja silap, parlimen betulkan, contohnya. Tak ada. Dia punya tu setakat cakap aja, retorik saja. Dia bukan dalam bentuk yang boleh kita implement. Dan kemudian kita kata semuanya bergantung pada parlimen aja. Parlimen, kalau parlimen tak betul, habis negara kita ni macam itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah, rupa-rupanya kita belum merdeka 100%. Kalau betul-betul merdeka 100%, kepimpinan negara kita ni yang di Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja sudah tentu ada kuasa yang solid untuk menegur parlimen. Bukan sekadar PM hantar satu proposal, satu segalanya, kemudian PM minta ni, Raja tengok, approve, tak approve, approve, kalau tak approve dalam masa berapa hari akan di-approve juga, akan disetujui juga, kan. Jadi tak ada jadi apa-apa. Inilah yang disusun oleh British susun kita macam itu. British menyusun supaya negara kita ni seolah-olahnya nampak macam kuat tapi tak kuat. Itu angan-angan saja. Nampak macam hebat tapi tak hebat. Dan diciptanya politik kepartian yang ada ni untuk pecah belahkan kita sahaja. Nak pecah belahkan kita. Cubalah tuan-tuan tengok sendiri. Jadi bila kami bincang mana nak pergi, macam mana nak buat ni, kan, macam mana, padahal kita cerdik pandai ramai, cerdik pandai kita. Orang yang soleh-soleh ramai, orang yang soleh-soleh tadi. Padahal orang-orang yang boleh nak bagi penyelesaian ni banyak. Kita ada pakar-pakar ramai, tapi semua duduk di bawah, kan, satu sistem yang didesain oleh British. Kita merdeka tapi tetap berpecah. Kita merdeka tapi masih lagi dijajah. Merdeka tapi masih dijajah. Kan? Kita rasa kita dah kuat tapi sebenarnya masih lagi dikuasai. Mana dia kita kata yang kekuatan tadi. Jadi bila kita dah fikir sampai peringkat untuk membawa masalah rakyat ni dia jadi, tak boleh dah. NGO memang tak ada kuasa. Kita memang tak ada kuasa NGO. Kita hanya boleh cadangkan, boleh kumpulkan rakyat untuk kita bersama-sama dan cadangkan. Jadi sebab tu tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, sekiranya perkara yang berlaku di negara kita ini berterusan, masalah besar tidak selesai-selesai. Tambahan lagi hutang kita pun dah sampai kepada 55 bilion yang perlu dibayar tahun depan. Campur dengan bond, campur dengan semua, kalau tak silap saya 165 bilion kena bayar. Dengan keadaan bajet kita yang sejak daripada Tun Mahathir dulu sentiasa defisit saja. Bajet sentiasa defisit. Sentiasa negatif. Bajet sentiasa negatif. Tak meningkat-ningkat. Dengan keadaan kita punya hutang yang kita nak kena bayar sampai 165 bilion lump sum cash tahun depan. Jadi bila tengok macam tu, dan masalah tak selesai-selesai. Masalah parti politik bergaduh sama sendiri. Masing-masing cari jalan macam mana nak menang. Kan, yang ini tarik diri, yang ini lompat sana, yang ini macam gini, macam sana, macam-macam kita pun tahulah. Dan keadaan raja-raja pula yang mungkin adalah di kalangan raja-raja hati dan jiwa mereka yang nak berbuat sesuatu tapi tak berani nak buat sesuatu kerana mereka tidak ada kuasa yang sepatutnya. Askar dan tentera pun dah makin lemah, moralnya makin lemah. Dan masuk kapal Cina, negara Cina ke tempat kita, kan, negara Cina ke tempat kita, masuk kapal-kapal pun kita cuma tengok saja. Boleh tengok. Masuk kapal Amerika, tengok aja. Tak boleh nak lawan. Dia menceroboh. Hari-hari ada pencerobohan di lautan negara kita dengan apa ni, nelayannya apa semua ada. Dan kita tengok, kita tak ni dah. Kemudian dengan kemasukan 1.3 juta rakyat Cina yang masuk sini yang tak balik-balik pula pun satu hal juga. Dan pada tahun 2014
4 ke 14 yang lepas pula 500,000 rakyat Cina masuk tanpa ni, sekarang lebih kurang 2 juta yang kita tak tahu kat mana dia, macam mana dia, dah dapat IC ke apa, silap-silap dah dapat IC semua, silap-silap lah, kita pun tak tahu. Jadi tuan-tuan pemerhati Allah, kita melihat keadaan negara kita ni dalam keadaan yang bertapuk-tapuk masalah, dan kita masih lagi memikirkan benda-benda yang simple-simple, yang kita kata itulah yang kita nak perjuangkan, itulah yang kita nak buat. Sedangkan masalah yang besar, iaitu masalah kita bukan saja dijajah, akan dikuasai, tapi kita akan dihimpit dengan kesusahan demi kesusahan demi kesusahan. Yang saya tidak boleh gambarkan, sekiranya keadaan ini berterusan, tidak mustahil akan berlaku huru-hara dalam negara kita. Tidak mustahil. Dan perkara ini pun nampak seperti dirancang. Jadi saya cuba nak lontarkan beberapa perkara kepada tuan-tuan, puan-puan sekalian, untuk kita sama-sama fikirkan tentang keadaan huru-hara yang sebenarnya semakin nampak pada hari ini. Dengan keadaan food security tadi, masalah makanan, barang-barang makin mahal, harga RM, ringgit, fiat money semakin jatuh. Dengan keadaan trading pula, import ekspor dikawal sekarang ni, ada yang banyak yang tersekat. Dengan keadaan negara kita ni pula nampak pemimpin-pemimpinnya kecamuk, kan, kecamuk dengan auta masing-masing, kan. Melihat pula raja-raja kita tersepit duduk kat situ, tak boleh, seolah-olahnya tak boleh buat apa-apa. Pada saya ada solution untuk raja-raja ni, tapi raja-raja tak boleh nak terima nasihat, dia tak ada badan penasihat, tak ada, kan. Saya dikabarkan think tank Malaysia daripada Majlis Perundingan Malaysia Melayu datang jumpa dengan tuanku dan cerita, bagi cadangan tertentu untuk negara kita ni, kan. Tuanku ambil letak tepi, mari kita bincang benda lain. Tak boleh. Sebab apa? Tidak ada satu badan penasihat yang boleh dirujuk oleh raja-raja, dan raja-raja ada kekuatan dengan badan penasihat tersebut. Seolah-olahnya telah didesain, direka oleh pihak British negara kita ni, kan, macam gini. Bila ada masalah, dia tidak akan boleh selesai. Kalau masalah kecil-kecil bolehlah, setakat akta sikit-sikit bolehlah, setakat nak bagi orang ada benda-benda bolehlah. Tapi bila dah masalah di parlimen, masalah dengan international masalah, maka kita pun dah tak boleh buat apa-apa. Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah, kan, sekiranya berlaku pilihan raya dalam masa-masa yang terdekat ini, kemungkinan besar orang Melayu, orang Islam akan kehilangan kedaulatannya. Negara kita akan kehilangan kedaulatannya. Ini bukan saya nak kempen parti mana-mana. Saya nak sebut kat sini, ini hala tuju sekarang. NGO pula masing-masing fikir nak cari masing-masing. Ada politik dia pula, politik NGO pula. Masing-masing nak brand diri, masing-masing nak ke depan, nak cakap kamilah champion yang ni, kamilah champion yang ni, kamilah champion yang ni, kan. Kemudian rakyat dilekakan dengan kemenangan-kemenangan palsu. Apa kemenangan palsu? Kita juara dunia silat. Kita silat juara dunia. Terornya kita silat juara dunia. Apa makna pada rakyat kita? Dia dapat pingat, okeylah, kan? Dia dapat pingat, okeylah. Juara dunia, okeylah. Tapi yang lain, adakah ni kemenangan yang sebenar? Kemenangan yang palsu. Nampak macam hebat, tapi apa yang kita dapat? Bola sepak sampai masuk ke mana-mana, Asia ke sebagainya, nampak hebat, menang. Rakyat ditipu dengan kemenangan palsu. Rakyat ditipu dengan kemenangan palsu. Habis, apa dia punya solusinya? Apa solusinya? Tuan-tuan dan puan Allah Ta'ala, sebenarnya Nabi dah sebut dah, tulis solusi semua dah ada. Saya tak nak cerita malam ni. Saya nak cerita sebenarnya jawapan daripada orang-orang yang berfikir. Apa jawapan orang fikir? Dia kata sekarang ni, fikirkan 50 tahun akan datang dengan kepimpinan yang huru-hara, dengan sistem hari ini, daripada raja-raja yang huru-hara juga, raja-raja tak ada kekuatan, cuma cakap je, boleh berucap je, cakapnya better, setakat cakap je. Dia nak bully orang boleh lah, tumbuk orang sini, tampar orang sini, terkajang orang sini, tembak orang sini boleh lah. Tapi nak buat sesuatu yang membina penyelesaian kepada Malaysia, tak ada. Setakat nak bawa
bola sepak berjaya masuk piala dunia, boleh lah, itu pun tak masuk-masuk lagi. Setakat nak buat badminton berjaya juara dunia, boleh lah, Thomas Cup boleh. Setakat nak boleh menang dalam silat, menang dalam taekwondo, menang dalam Asia sukan si, bolehlah sukan-sukan. Tapi semua tidak ada makna dalam menangani kehidupan rakyat hari ini. Dalam kehidupan rakyat hari ini tak ada makna. Jadi berbangga, oh kita menang. Kita lawan Vietnam, kita menang. Kita lawan ni, kita menang. Tapi setakat cakap aja, masuk ni, bangga. Apa yang kita banggakan? Rakyat kelaparan, rakyat kematian. Hari ni kematian mendadak, tiap-tiap hari ada kematian. Rakyat sakit, tidak ada orang yang nak bantu. Rakyat tidak terbela hak-hak mereka. Di mana pemimpin kita? Di mana raja dan sultan? Jadi inilah sebenarnya suatu perkara yang telah disusun oleh penjajah. Penjajah dah susun kita ni. Raja-raja ada situ. Hebat pada istananya, hebat pada kata-katanya, hebat pada pakaiannya, pangkatnya, glamournya. Tetapi raja tak boleh buat apa-apa. Raja tak boleh buat apa-apa. Raja nak bercakap kuat sikit aja, ini dah masuk politik. Ada orang tegur. Kalau tuanku nak tegur lebih-lebih pada politik, tuanku masuklah parlimen, tengok macam mana tuanku boleh ke buat. Ada pula orang tegur, tak berani aja. Sultan Nazim cakap sikit, lepas tu dia diam, tak boleh buat apa. Sultan Johor cakap lebih sikit, ataupun Tengku Mahkota cakap sikit, ada yang tegur. Tuanku TMJ nak cakap lebih-lebih, nak tegur politik, masuk politik lah baru tahu. Ni cakap daripada belakang aja. Nampak? Raja-raja dah jadi macam itu. Tak boleh buat apa-apa. Padahal dia raja, dia sultan. Kenapa dia macam itu? Sebab tidak ada penasihat-penasihat yang kuat dalam dia. Penasihat sekali-sekali jumpa dia ada. Yang nak jumpa dia, yang banyak jumpa projek tender. Dan mereka juga diikat dengan projek dan tender. Ini semua maklumat daripada kawan-kawan kita yang di peringkat atasan ni. Saya ni orang bawah je, tak ada apa. Tapi bila kita bincang, kita ni ikhlas nak cari penyelesaian. Tengok kawan-kawan kita mati tiap-tiap hari. Cikgu-cikgu kita mati tiap-tiap hari. Kita tengok kawan-kawan kita sakit. Ada yang tak ada kerja, menderita. Nak beli susu anak pun tak ada. Anak bagi air pipe je. Budak baby bagi air pipe. Ini adalah susunan penjajah. Jadi sebenarnya kita belum merdeka. Sebab cara British menyusun kita memang menuju kepada huru-hara. Dan kita akan berhadapan dengan huru-hara ni. Malahan para ulama kita telah pun mengatakan, ada beberapa orang ulama kita, alim ulama telah menyatakan, kurang-kurang ada 3 huru-hara besar akan berlaku di negara kita. Yang pertama dah berlaku, yang kedua dah berlaku 13 Mei 1969, yang ketiga akan berlaku lebih besar. Lebih besar daripada apa yang berlaku sebelum ini. Tuan-tuan rahmati Allah, sebenarnya saya bukan nak cakap tentang kelemahan siapa-siapa, kekurangan siapa-siapa, masalah siapa-siapa. Tapi saya nak sebut pada malam ini, sama-sama kita merasakan bahawa sesungguhnya sistem demokrasi dan sistem ekonomi, politiknya, educationnya, semua yang ada tu sebenarnya telah didesain oleh British. British dah design. Dia bukan bagi kemerdekaan pada kita. Tak percaya, tanyalah think tank yang ada. Mereka sendiri mengatakan tak apa solusi ni. Ini satu yang agak saya rasa agak jumut lah. Duduk bawah tapak katak bawah tempurung ni. Ini yang cakap ni orang besar ni. Saya sebutlah siapa dia. Dia kata apa? Kita tengok dengan keadaan yang ada pada hari ini, negara Malaysia, orang Melayu, orang Islam sedang menuju seperti negara-negara di lain tempat. Dalam masa 50 tahun, anak-anak kita akan jadi hamba-hamba kepada sistem-sistem yang menjajah mereka. Bangsa lain, orang luar negara akan datang duduk kat negara kita ni. Kita akan jadi hamba di negara sendiri. Kita akan jadi balaci, paria di negara kita sekiranya sistem yang ada pada hari ini berterusan.
Ini digambarkan oleh orang-orang tingkah-tingkah ni. Saya dengar, saya kata, ish, habis nak buat apa, Datuk? Kita nak buat apa ni? Macam mana nak buat? Dia kata apa? Yang paling penting sekali, dia kata self-government. Semua orang Melayu, semua orang Islam ni duduk sama-sama, buat sendiri apa yang dia nak buat. Tak payah fikir dah politik, tak payah fikir dah raja, tak payah fikir dah negara. Buat sendiri, dia kata. Itu solusi yang telah diberi oleh, saya tak sebutlah siapa, dan telah diberi oleh satu majlis. Dia kata, so kami nak buat manifesto, nak buat memorandum, nak buat apa-apa. Buang masa. Kami nak jumpa tuanku ni, kami nak tunggu raja ni. Buang masa, dia kata. Buang masa, dia kata. Raja-raja tak kisah. Raja-raja tak kisah. Kalau ada pun raja-raja yang kisah, dia adalah orang yang tak berani. Tak berani. Cerita Mat Kilau, cerita Hang Tuah, cerita apa yang berani? Rakyat yang berani. Yang berani rakyat, bukan raja. Raja tak berani. Kalau ada nak buat pun tak berani. Kalau dia yang berani pun, dia tak jadi raja. Kalau dia berani pun, dia tak sign. Dia bukan orang yang sign. Tuan-tuan dan puan-puan Allah, inilah sistem yang telah dibuat oleh British kepada kita ni, penjajah ni. Dah 66 tahun kita kata nak duduk dalam kemerdekaan. 2022 tolak 1957. Kan? Berapa? Dia sebut kat sini, ini dia. Jadi bila ini yang jadi kita panas. Kita dengar panas. Dulu kita ingat orang politik je. Tak guna, tak boleh harap. Tak boleh harap ni. Parti-parti tak boleh harap ni. Tak kira lah namanya Islam ke tak Islam. Tak boleh harap. Minta maaf no. Kalau nak kita buat jumpa-jumpaan sama-sama. Kita bincang. Saya tunggu. Raja Hadi, Abdul Hadi. Tuan Guru Abdul Hadi, saya tunggu. Nak jumpa dengan dia. Tak dapat jumpa. Sampai sekarang. Saya tanya orang ni nak jumpa dia, dia tak boleh. Tak apalah, biar saya pun bukan sangat nak jumpa dengan dia. Tapi kami marah sebab orang yang pegang Islam, yang katanya Islam ni, raja ni, kita parti Islam ni, tapi tak nak jumpa dengan NGO-NGO ni. Saya sebut nama. Begitu juga dengan parti-parti politik lain. Kita nak jumpa, kena ikut dia. Ini kita kata orang politik dah dimakan oleh duit, dah dimakan oleh pangkat, dah dimakan oleh dunia. Cakap ittaqillah, cakap boleh lah. Tapi rakyat kat bawah tak tengok pun. Yang matinya, yang sakitnya, tak kisah pun. Rakyat yang miskinnya, yang tak ada duitnya, ekonomi merudum. Dan kita bakal menjadi hamba kepada IMF dan World Bank. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bagi tahu satu contoh. Tahun depan, kalau tak betul, mungkin insya-Allah boleh tolong betulkan. Saya dapat maklumat ni daripada orang Jabatan Perdana Menteri dan sebagainya. Kalau dia cakap bohong kat saya, bohonglah. Saya tak tahu. Ini sumber dia ke situ. Dia datuk ni cakap ni kat saya ni. Bukan pada saya, kami ada ramai lagi. Apa dia? Antara ni hutang kita nak kena bayar tahun depan ni. 55 bilion. Campur dengan bond, campur dengan bunga, campur dengan semua sekali, 166 bilion nak kena bayar tahun depan. Cash, selompok macam tu. Tuan-tuan, kalau Malaysia tak boleh bayar, apa jadi? Apa jadi kalau Malaysia tak boleh bayar? Kita ada hutang rumah, tak boleh bayar hutang rumah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun tak boleh bayar. Apa jadi? Rumah kita akan dilelong. Kalau Malaysia tak boleh bayar hutang 166 bilion, katakan, tak boleh bayar, apa jadi? Harta Malaysia akan diambil sikit-sikit. Yang pertama sekali, Petronas sasaran dia. Petronas tu, dia ada fund, heritage fund. Ni saya sebut ni. Dalam Petronas tu ada fund, ada dana untuk Malaysia, untuk menjaga Malaysia ketika darurat. Dana itu pun dah habis. 100 bilion kalau tak silap, dah habis. Kosong. Jadi nak bayar tak boleh. KWSP 66 bilion dana simpanan. Ni orang tak tahu, dana orang tak tahu ni kat belakang. Saya dapat tahu pun daripada sumber-sumber yang contoh boleh cek lah. Dia panggil Heritage Fund. JLC kita ada.
Habis. Masa bila habis? Zaman PH tu habis. Zaman PH dia menjarah semua sekali. Tuan-tuan, nak kena bayar 166 bilion tahun depan, kita tak boleh bayar. Katalah negara kita tak boleh bayar, maka aset negara akan tergadai. Tiba-tiba kan, Twin Tower Petronas tu orang lain ambil dah. Dia dah tak panggil lah menara Petronas. Dia dah panggil lah menara Bill Gates kan. Bill Gates dah ambil dah. Aset-aset negara yang lain satu. Habis. Kata Tengku Razali, mana boleh bankrupt negara, mana boleh bankrupt tu kata Tengku Razali. Kalau kita tak bankrupt tapi aset kita dah habis, apa namanya? Kita tak declare Malaysia bankrupt, tak declare. Padahal boleh macam Sri Lanka tu. Tapi kalau aset habis, lepas tu hutang tak habis lagi, aset habis, mana kita nak cari? Bankrupt lah semua. Kita berhutang sama lah. Kita tak nak duduk dalam sistem hutang. Kita hutang sama sebab negara hutang. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sebut, sekiranya perkara ini berjalan tanpa ada satu solusi yang nyata, tanpa satu pergerakan kebangkitan rakyat yang nyata, yang sebenar, rakyat diberikan kepahaman, kesedaran tentang apa yang berlaku pada hari ini, maka sudah tentulah tidak ada lain akan berlaku huru-hara di negara kita. Dan bila Malaysia huru-hara, dia akan merebak sampai ke tempat lain. Dia akan merebak sampai ke Selatan Thai, akan merebak sampai ke Indonesia, sampai ke Filipina, Brunei, Singapura akan merebak. Kita ni kalau kita tengok semenanjung tanah Melayu ni, dia macam jantung pisang. Macam jantung. Kita tengok macam jantung. Yang mana kalau bergegar di situ, yang lain akan bergegar. Inilah perkara yang sedang berlaku, di mana dia akan menyebabkan berlaku suatu perubahan yang besar. Saya bagi satu contoh, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya minta minum air sikit. Bismillah. Berlaku pada tahun 1969 bulan Mei, apabila parti DAP menang dan mereka buat satu perarakan di Kuala Lumpur, akhirnya mencetuskan huru-hara. Kita tahu peristiwa hitam 13 Mei 1969. Tuan-tuan dan puan-puan Allah, agaknya kalau negara kita ni orang Melayu, orang Islam dah tak pegang, bangsa lain pegang. Saya tak nak cakap bangsa apa no, tapi bangsa lain yang tak sama macam bangsa Melayu yang ada toleransi, ada adabnya, ada akhlaknya, ada agamanya, ada imannya. Bangsa-bangsa Melayu ni, banyak jahat-jahat orang pun, orang Melayu ni boleh berlapang dada, boleh tak apalah, apa salahnya kita ni, tak apa. Bayangkan kalau bangsa yang tak ada adab, bangsa yang tak ada akhlak, bangsa yang tak ada iman, bangsa yang musuh kepada orang Melayu tadi menjadi pemerintah negara ni, dan dia bukan lokal je, international. 1.3 juta rakyat Cina yang masuk ke negara Malaysia ni hilang begitu sahaja. Tiba-tiba besok dia boleh mengundi. 500,000 sebelumnya masuk Malaysia, hilang begitu sahaja. Tiba-tiba dia boleh mengundi. Dan kemudian bila tiba-tiba dah mengundi itu, Singapura pula tiba-tiba nak masuk Malaysia pula, nak join Malaysia, maka ahli parlimen Singapura akan duduk dalam parlimen Malaysia. Tuan-tuan, agaknya apa berlaku? Masa itulah akan ada istilah AMUK, amuk. Macam itu. Berlaku kekacauan. Ini sekiranya perkara itu berlaku, maka sudah tentulah akan berlaku perubahan yang besar. Ini senario yang digambarkan oleh pakar-pakar ni. Saya cuma pick up, saya bagi campur-campur ni. Supaya kita berfikir. Supaya kita boleh berfikir. Bukan supaya kita merusuh, bukan. Bukan supaya kita turun ke jalan, bukan. Berfikir ni. Sama-sama kita fikir. Jadi apa yang kita nak buat, tuan-tuan? Saya nak sebut, tuan-tuan, 3 perkara
3 kekuatan yang sekiranya mereka berjaya merampas daripada kita orang Islam ni, maka kita akan hancur huru-hara. 3 perkara ni yang sebenarnya telah dirancang oleh iblis dan syaitan, termasuk Al-Masih Dajjal dan tenteranya, untuk menguasai orang Islam. Bermula dengan yang paling besar ni, fasa keempat, Mulkan Jabbariyah ni, bermula dengan kejatuhan Osmaniyah, sampailah ke hari ni orang tak kisah sembahyang. Orang tak kisah sembahyang ni sekarang ni. Tak sembahyang tak apa. Tak apa, sakit tak saya sembahyang tak apa. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, tak apa kita tak sembahyang hari ni tak apa. Orang dah tak kisah sembahyang. Ataupun yang sembahyang tak khusyuk dah. Yang sembahyang tak khusyuk, sama macam tak sembahyang. Allahu Akbar. Kan? Dia ingat lagu ni, dia ingat projek ni, dia ingat ni. Hilang Allah Subhanahu Wa Taala kehidupan. Maka sama juga dilaknat oleh Allah. Fawailul lil musallin. And fawailul lil musallin, maka celakalah ke atas orang yang sembahyang. Allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yuraun. Yang sembahyang lalai atau melalai dan sembahyang lalai, dan juga orang yang riak ni. Jadi sembahyang pun dah tak betul. Kita cuba cek muhasabah diri kita ni, sembahyang kita macam mana? Sembahyang kita ni macam mana? Ada tak kita rasa seronok sembahyang? Ada. Adakah seronok sembahyang kita sampai melahirkan satu kekuatan sehingga kita boleh melaksanakan takwa, sehingga kita meninggalkan maksiat, sehingga menyebabkan kita seronok sangat sampai kita bangun malam sembahyang lagi, solat lagi malam-malam hari, solat dengan keseronokan, bukan solat dengan berat dengan ngantuk, bukan, sembahyang seronok sampai mengalir air matanya, berdiri bulu romanya menghadap Allah, ta'zim, mengagungkan Allah, menghina diri kita di depan Allah. Adakah sembahyang kita sampai macam itu? Sampai peringkat khusyuknya kita. Jadi kalau yang sembahyang pun tak khusyuk, fawailul lil musallin, lalai. Jadi nak sebut kat sini, mereka dah berjaya menjatuhkan 3 kekuatan kita. Inilah yang akan menyebabkan kita berada dalam huru-hara. Dan sekiranya berlaku huru-hara di negara kita ni, maka 3 perkara ni tak ada pada kita. Dan orang yang tak ada 3 perkara ni, maka maknanya dia lemah. Apa 3 perkara ni? Ni 3 kekuatan yang telah berjaya diporak-perandakan, berjaya dihuru-harakan oleh iblis, syaitan, dan akhirnya menyebabkan kita hari ini tertawan, terjajah. Daripada raja sampai kuli, daripada raja sampai tukang sapu, tukang cuci tandas, ataupun orang tak ada kerja, menganggur, tandas pun tak boleh cuci, menganggur, tak ada kerja langsung. Daripada raja sampai tak ada kerja, orang tak ada kerja, semua duduk dalam kelemahan. Kenapa? 3 perkara ni tak ada. Ini di akhir zaman kita kena bina yang ini ni. Ini aulawiyat dia. Ini kekuatan dia. Yang lain tu semua tak ada apa. Sebab tu kekuatan tak ada, kita lemah dan kita akan duduk dalam suasana huru-hara. Kita akan menjadi mangsa. Kita akan menjadi, kita kata bukan mangsa lagi ni. Kita akan jadi makanan mereka. Mereka akan makan kita. Yang pertama sekali ialah kekuatan al-iman, akidah. Kekuatan akidah. Hari ini kita lebih yakin pada vaksin daripada Allah sebagai penyembuh. Orang barat bagi kita satu. Orang barat bagi kita, jolok kat kita. Ini kita bagi, kita nak bagi satu pembinaan ekonomi. Kita kata oleh kerana kamu dah susah, kamu dalam hutang, kamu dalam keadaan susah payah ni, maka kami nak bagi kamu income. Apa dia? Dipanggil Universal Basic Income. Universal Basic Income ni apa? Universal Basic Income ni adalah
pendapatan yang dibagi kepada semua manusia yang ada, yang susah tadi, mereka akan bagi duit digital. Kamu dapat 3,000, kamu dapat 300, kamu dapat, kan? Sehingga semua manusia akan terikat dengan pendapatan daripada international. Bila negara kita dah tak mampu bayar hutang, tak mampu nak bayar hutang 166 bilion tahun depan nak kena bayar. Bond dah mata semua dah nak minta dah. Tak mampu nak bayar bunga, tak mampu nak bayar hutang yang ada, maka dia akan ambil akhirnya kamu adalah negara yang bankrupt, yang berhutang, maka kamu akan diberikan universal basic income. Dia akan bagi gaji kat kita. Daripada gaji tu kamu belilah makanan, tak apa. Baiklah, baguslah. Yang kita tak nampak, mereka nak jadi pemberi rezeki kepada manusia. Mereka Dajjal ni nak jadi orang yang boleh bagi makan, minum, supaya boleh hidup. Kita tak nampak yang itu. Kita nampak kita bergantung pada dia dah. Dah tak boleh buat apa. Kamu ada hutang rumah kan? Kamu ada hutang kereta kan? Kamu kerja tak ada kan? Kamu tak mampu bayar kan? Tak apa. Kami gabi kamu semua hutang kamu kosong. Zero hutang. Hutang zero. Kan? Tapi kereta rumah tu cagaran pada kami. Kami bagi lagi kamu income 3,000 unit. Rentas. RM jadi rentas. Kan? Tukar kepada satu digital currency, bagi 3,000 unit, bagi kat kita. Kita pun gunalah duit tu beli roti, beli susu anak-anak, beli beras, kita beli makanan, kita beli apa. Bolehlah hidup, boleh hidup tak? Bolehlah, alhamdulillah boleh hidup. Aku dapat 3,000 untuk keluarga aku ni, cukuplah 3,000 tu. Yang lain boleh tak? Boleh semua. Akhirnya kita akan bergantung pada dia. Maka akidah kita makin rosak. Nombor satu, kekuatan akidah, kekuatan iman, kekuatan untuk mentauhidkan Allah. Ini nombor satu. Kekuatan yang telah dicabut daripada umat yang ada pada hari ini. Kita ingat kita dah berakidah dah. Kita ingat kita dah beriman dah. Rupanya iman kita korup, rosak. Akidah kita rosak. Kita percaya ubat yang menyembuhkan. Kita percaya bos yang bagi rezeki pada kita. Kita percaya kementerian yang bagi makanan pada kita. Kita rasa makhluk berkuasa, makhluk memberi kesan. Hilang akidah, sikit-sikit mensyirikkan Allah. Kekuatan akidah inilah yang menyebabkan bagaimana Muslim jatuh sedikit demi sedikit. Ini kekuatan akidah, ini nombor satu. Hari ini kenapa semayang? Kalau saya tak semayang malu, jadi kita mensyirikkan Allah. Sembayang kerana malu. Kenapa semayang? Kalau semayang tak semayang nanti tak dapat rezeki. Sembayang kerana nak duit. Kan? Sembayang kerana duit. Kita bacakan tahlil sekian-sekian, kita bagi duit kat dia. Kan? Baca tahlil kerana duit. Jadi nombor satu, tuan-tuan perempuan, hati kita dengan Allah ni. Apa tanda akidah kita goncang, apa tanda iman kita rosak bila kita mensyirikkan Allah. Kita kena study semula, belajar semula, betulkan semula, talkinkan syahadah kita ni betul-betul. Kita ingat kita dah okey dah, akidah aku okey, aku boleh semayang, okey. Dah. Saya tanya dengan tuan-tuan, apa contoh? Apa contoh akidah? Akidah punya kita kata bukti akidah kita ni bersih. Contoh apa? Contoh nombor satu, kita ikut siapa dalam hidup kita ni? Kita sayang dengan siapa? Kita dekat dengan siapa? Hati kita ni rasa. Kalau buat kerja, kita buat pulun habis-habis. Kita buat sungguh-sungguh. Tapi masa solat, masa baca Quran, tak ada. Tak pulun. Kita tak pulun nak khusyuk dalam solat, tak pulun. Setakat semayang aja, lebih kurang aja, janji sembahyang. Boleh jamak. Boleh kasar. Lagi mudah. Kalau macam Syiah sampai 5 waktu jamak sekali. Dan ada orang tak apalah tak semayang pun. Ini bahagian akidah ni.
Sebab tu kita akan duduk dalam huru-hara bila akidah. Takut dengan mana? Takut dengan bos. Takut barang hilang, bukan takut Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengazab, menyiksa. Tak, takut hal lain. Ini akidah. Kalau kita cek akidah kita satu-satu, mungkin akidah kita ni tak tahulah. Kita ingat kita okey dah, kita ingat kita okey. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat Allah. Ada berapa sifat Allah? Kalau Ahlussunnah wal Jamaah ni, ada berapa sifat Allah? Kita tahu semua ke? Sifat Allah pun kita tak tahu. Wahdaniyat tu apa? Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar. Itu bahasa Arab Ustaz, mana saya faham? Okey, bahasa Melayu. Bahasa Melayu, wujud kidam kan. Allah itu ada. Apa makna Allah ada? Hati kita rasa tak Allah ada? Ke kita rasa kita yang ada? Tentu kan. Jadi banyak benda. Akidah ni tak lepas. Kita lebih takut kehilangan duit, kehilangan gaji, daripada kehilangan khusyuk dalam solat. Ini satu akidah. Jadi sebab tu sebenarnya nombor satu masalah yang kita kena siapkan, bersihkan, kuatkan kalau kita nak menghadapi huru-hara yang akan datang ni ialah akidah, iman, akidah. Ini nombor satu. Kita dengan Quran macam mana? Kita ambil mudah Quran. Kalau WhatsApp tu insya-Allah berjawab. Telegram berjawab, Instagram berjawab. Tak putus, tak lepas. Tapi Quran, sedangkan Quran tu kalam Allah. Di mana akidah kita? Ini bukan masalah Quran tu bahasa Arab. Tak. Ini masalah kita yakin tak yakin dengan Allah. Kita yakin tak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin tak yakin dengan akhirat. Kita dengan Quran berapa jam sehari? Berapa jam sehari yang kita amatkan? Kita tadabbur berapa kali? Ini akidah. Ini masalah akidah ni. Ini bukan masalah Quran bahasa Arab ke, susah nak baca. Tak. Terjemahan banyak. Masalah sunnah, hadis. Berapa banyak hadis yang kita amal? Kita yakinkah sunnah menjadi amalan kita? Ini semua masalah akidah. Ini bukan masalah setakat hadis, Quran. Tak, akidah. Ini kekuatan yang kita hilang hari ini. Hilang. Sebab tu kita akan duduk dalam huru-hara ni. Tak lama lagi huru-hara kita akan duduk dalam keadaan akidah kita tidak ada kekuatan. Kita ingat kita dah okey. Besok bencana alam datang dengan masalah ekonominya, masalah penyakitnya pula, macam-macam lagi. Baik, itu nombor satu, kekuatan akidah. Saya nak cara ringkas. Sebab tu kita kena patah balik kepada tarbiyah Islam. Nombor satu, agenda ialah membina kekuatan akidah. Itu sebenarnya agenda kita. Untuk mengatasi huru-hara, untuk mengatasi apa yang ada. Dan kita kena ada ilmu. Ma'rifatullah, nak kenal Allah, kena kenal Allah. Bukan kita tahu je Allah ada, bukan. Allah Subhanahu Wa Taala tu kita nak kena kenal sehingga hati kita boleh merasai. Bukan main-main. Kita ini main-main je. Sedangkan kita nak jumpa Allah dah. Pernah kita menangis sebab memikirkan keagungan Allah, kekuasaan Allah. Pernah kita menangis sebab memikirkan dosa kita di hadapan Allah. Ini semua akidah. Ini bukan masalah kita ni boleh berlakon tak boleh berlakon. Masalah kita ni ustaz tak ustaz. Bukan. Ustaz pun masalah juga ini. Ustaz masalah. Nanti saya akan buat satu tajuk, ulama akhir zaman. Ini saya akan buat tajuk ni insya-Allah. Lepas tu umara pula akhir zaman. Saya akan buat tu. Kita tengok balik ulama kita macam mana. Ustaz-ustaz kita bergaduh sama sendiri. Baik, itu masalah kekuatan akidah. Ini nombor satu. Kekuatan ni habis. Hari ni dah habis. Apa bukti habis? Bila kerja, sungguh-sungguh. Bila bisnes, sungguh-sungguh. Bila solat, sambil lewa. Baca Quran, sekala-sekala. Bukan sekali-sekala, sekala-sekala. Banyak baca, baca WhatsApp daripada baca Quran. Malu kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor dua ialah kekuatan kasih sayang dan ukhuwah. Ini kekuatan ni. Kasih sayang dan ukhuwah ni. Persaudaraan dan penyatuan. Penyatuan ukhuwah ni. Ini kekuatan. Dan ini juga telah berjaya dipecah-pecahkan. Saya minta maaf, saya nak komen sikit. Hari ni
Orang Melayu kita dari sudut parti politik pecah habis. Pecah. Tun Mahathir membuat satu gabungan. Gabungan yang terdiri daripada parti-parti politik. Kemudian dengarnya PAS pun akan bersama Tun Mahathir. Dengarnya. Saya tak tahu betul tak betul. Wallahu a'lam. Harapnya tidak. Dengarnya PAS pun akan bersama Tun Mahathir. Dengarnya. Saya dah dengar dah ni daripada orang dalam ni. Kalau benda itu berlaku, satu ketidakmatangan. Saya sebut secara umum lah. Kita orang NGO ni kan. Kemudian UMNO pula dengarnya akan bersama dengan PH. Akan bersama dengan Anwar Ibrahim. UMNO dengarnya. Saya bagi dengar-dengar je dulu. Mohon tak jadilah. Kalau jadi memang hancur lah. Tapi dengarnya. Kenapa? Apabila Mahathir buat satu tim politik dia, gabungan dia tu, Amanah dah masuk dengan Mahathir, Berjasa dah masuk dengan Mahathir. Mahathir ni memang terror lah. Memang terror lah. Bahagian nampak macam bergabung tapi terbalik nak pecah belahkan. Kan? Berjasa dah masuk, Amanah. Hanya kerana apa? Dia tak puas hati. Alasannya apa? Tu Najib tu nak kena penjara. Tu Zahid tu nak kena penjara. Siapa lagi? Yang kuat atas semua nak kena penjara tu. Dia kata. Buat rasuah semua tu. Dia tak ada rasuah ke? Orang yang diambil dalam Berjasa, yang ambil dalam parti politik, yang tak ada rasuah ke? Tak ada rasuah ke? Jadi maknanya dia kata kita nak kena lawan UMNO. Dia nak lawan UMNO. Kenapa nak lawan UMNO? UMNO parti orang Melayu, orang Islam yang terbesar. Jadi dia dah pecahkan undi. Amanah dah bersama dengan dia. PAS dengarnya nak bersama dengan Mahathir. Jangan main-main PAS ni. Nak bersama dengan Mahathir. Mahathir ni siapa? Kenal ke kita siapa Mahathir ni? Lepas tu, yang akan bersama dengan satu lagi siapa? Yang akan bersama dengan satu lagi tu ialah PKR, DAP, UMNO bersama dengan dia. UMNO kalau Barisan Nasional tak bersama dengan dia, dia kalah lah nak lawan dengan Tun. Kalah lah lawan dengan Tun. Tun punya geng ni, Tun punya grup baru ni. Tun ni kan pandai. Dulu Tun bersama dengan PH, Tun boleh bawa kemenangan kepada negara ni. Dulu masa zaman PH tu. Sekarang ni boleh ke? Belum tahu. Tapi boleh kot, tak apalah, masing-masing punya pandangan lah. Tapi sebut sini pecah. Okey, bila PKR, PH DAP, UMNO duduk sekali, kata dia, saya minta-mintanya tidaklah, tapi kalau kata sama ni, maka siapa yang akan majoriti ni? Siapa akan majoriti kat sini? DAP dia memang solid, 40 ke atas. PKR pun solid sebenarnya. Dan dia ada campur China dan India. Kan? Kemudian UMNO mungkin 30, paling kuat 35 boleh menang. Dia kata kita UMNO boleh menang 80. Dulu UMNO menang 80. Ketika pilihan raya DUN di Johor, UMNO menang tak? UMNO menang. Melaka, UMNO menang. UMNO kata kami boleh menang. Kita dah menang Melaka, kita menang Johor. Saya nak tanya dengan UMNO ni. Berapa persen keluar mengundi masa tu? Berapa persen keluar mengundi masa tu? Dan berapa persen yang undi UMNO masa tu? Kita kira balik masa tu, lebih kurang 20%. Katalah 25% aja. Daripada total pengundi, 25% yang undi UMNO, yang UMNO menang tu. Maknanya majoriti tak keluar undi pun. Majoriti tak keluar undi. Jadi dia kata boleh menang. Bila pilihan raya umum akan datang ni, semua pakat keluar nak hukum UMNO. Saya minta maaf no. Kita syok sendiri, kita rasa kita okey. Ni kita bercakap, orang yang bercakap ni orang yang tak ada politik, dia orang NGO ni, kita tak kisah. Kau siapa yang bagus untuk rakyat, dia lah menang begitu. Jadi nak sebut kat sini kita akan pecah. Kita akan pecah. Orang Islam, orang Melayu, kita pecahlah. Bila pecah, siapa yang akan jadi kontrol? Macam di tempat lain, New Zealand dan sebagainya. Orang tempatan tak jadi, tidak majoriti, maka dipimpin oleh orang bangsa lain yang tidak ada iman, tidak ada Islam, tidak ada kepentingan tadi tu. Apa jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah? Itulah yang digambarkan sekiranya berlaku
pilihan itu, kemungkinan besar PAP Singapura akan masuk ke Malaysia. Tujuan Singapura masuk Malaysia nak memperkuatkan kan parlimen tadi daripada mereka, kawasan mereka. Ini perkara yang nampak ni. Sebenarnya kalau saya nak hurai hak ni, sebenarnya bukan huraian saya saja, ni ada campur-campur ramai ni. Kita fikir-fikir ni. Jadi demokrasi akan menghancurkan Islam, akan menghancurkan Melayu dan Islam. Ini semua British punya ni. Kita kata perancangan British 60 tahun lebih yang lepas. Ini kesan sekarang ni. Sebab tu politik habis politik. Politik orang yang nak Islam tadi. Saya minta maaf lah, mungkin menang lah kot orang tertentu, tapi dikuasai oleh orang lain. Tambahan lagi ada 1.3 juta yang kita kata masuk tanpa kesan. Jadi kita tengok benda-benda macam ini sebenarnya adalah benda-benda yang kita berlaku di depan mata kita. Jadi sebab itulah hari ini orang yang di bawah ni pula, ustaz-ustaz kita kan, ulama-ulama kita, orang bawah-bawahan kita, orang rakyat yang marah ini, tak kiralah peringkat apa pun, kita berpecah, tak berkasih sayang. Kan? Mentang-mentanglah kita ada channel, kita kutuk orang ni, kutuk orang tu, bergaduh sama sendiri. Jadi tidak ada kekuatan ukhuwah, kasih sayang dan persatuan. Jadi umat Islam pecah. Kita tidak ada penyatuan. Sebab tu kekuatan yang kita nak kena bina pada hari ini ialah kekuatan al-ukhuwah fillah, kasih sayang. Dan kita akan diuji. Apa contoh ujian? Contoh ujian senanglah, NGO dengan NGO. Senang je. NGO tak ada kepentingan apa pun. Baru buat satu projek, adalah masalah ni, terasa hati, pecah. Tuduh ni, tuduh sana, tuduh sini. Kan? Pecah. NGO pecah. Parti politik pecah. NGO pun, dia bukan pecah nampak tu, tapi dia pecah. Pemimpin ni, gaduh ni. Sailang sini, sailang sana. Kami pun kena sailang juga. Pecah orang-orang yang ada kepentingan. Pecah juga. Itu yang kedua. Ini uraian ni panjang, saya tak uraian panjang sangat, saya tak lama sangat. Yang ketiga, kekuatan kebangkitan. Kekuatan kebangkitan. Apa kekuatan kebangkitan yang telah dirampas daripada kita? Nombor satu, sistem pendidikan. Sistem pendidikan kita yang merupakan sistem yang diikat dengan iman, yang diikat dengan akhirat, yang diikat dengan Islam yang menyeluruh, sebagai Islam sebagai agama yang syumul, yang menyeluruh, kafatan, keseluruhannya, sempurna. Education kita diputus-putus, dipotong. Yang ini ustaz, dia tak boleh cakap pasal sains. Kalau ustaz nak cakap pasal sains ni, maka dia jadi ustaz sesat. Yang ini saintis, yang ini engineer, tak boleh cakap pasal agama. Kenapa? Kalau engineer ni, saintis ni cakap pasal agama, sesat. Kenapa? Kita telah dipisah-pisahkan, dipecah-pecahkan. Asalnya sistem education kita asasnya tauhidkan Allah, mentauhidkan Allah, tu asas. Asasnya iman kepada Allah. Maknanya kalau kita nak belajar medical, perubatan, bila kita nak bagi orang tu ubat, sebelum bagi kepada orang tu ubat, kita kena bagi dulu iman kat dia. Pakcik sakit sekian-sekian ni, Allah bagi pakcik sakit. Allah bagi pakcik sakit. Kemudian dia kata, ni insya-Allah dengan izin Allah, pakcik makanlah ubat ini. Insya-Allah ubat ni tak ada bukan menyembuhkan, yang menyembuhkan Allah. Ubat ini hanya sebagai sebab syarat saja. Mungkin sembuh, mungkin tak sembuh. Sebab yang sembuhkan Allah, bukan ubat. Sebab itulah pakcik kena istighfar, pakcik kena minta ampun ke Allah. Mungkin ni kafarah daripada dosa pakcik sakit ni. Mungkin juga sakit ni Allah nak bagi pakcik naik tingkatannya, naik kepada orang yang lebih mulia lagi. Mungkin juga pakcik nak diberikan nikmat yang lain. Jadi maknanya bila sebut doktor ni, perubatan ni, dia bukan tunjuk ubat. Tapi dia tunjuk Allah dulu, Allah yang berkuasa. Ini akidah.
Jadi asas doktor kita hendak, pakcik sakit apa? Simptomnya apa? Saya batuk-batuk, saya sakit tekak, saya punya dada rasa perit. Oh, okey. Ada kahak tak? Ada kahak. Okey. Okey, pakcik ambil ni 3 biji sekali. Okey. Kalau Islam kata, insya-Allah sembuh. Gitu je. Insya-Allah sembuh. Mari kita ambil. Pakcik kena makan ubat tak makan ubat tak sembuh tahu. Nampak? Tak makan ubat tak sembuh tahu. Dia tak bawa ke Allah. Jadi perubatan kita dah terpisah daripada akidah. Pisah. Ubat pula yang menyembuhkan. Ini bukan syirik lagi. Ini kafir. Ubat menyembuhkan, bukan Allah yang menyembuhkan. Kita menolak kuasa Allah yang menyembuhkan. Kita tolak kuasa Allah yang menyembuhkan. Kena ambil vaksin, cik. Kalau tak ambil vaksin, nanti kena coronavirus mati. Vaksin yang menyembuhkan. Ini sistem pendidikan. Nombor 1, kebangkitan itu bermula dengan sistem pendidikan. Dan pendidikan ni kita tak pisah dengan tarbiyah imaniyah. Tak terpisah. Mentauhidkan Allah. Tak terpisah. Tapi hari ni, agama dipisahkan. Ini bahagian ustaz-ustaz. Ini ulama. Ini al-fadil. Ustaz, sahibus samah. Ustaz, mufti. Tapi, bengong bahagian sains. Bahagian sains dia bengong. Walaupun dia cerdik. Tak belajar bahagian sains. Tak tahu. Maka dia keluar fatwa berdasarkan dia punya sedikit pengetahuan, dia tanya kat barat. Barat kata apa? Barat kata apa? Maka keluar fatwa yang mengarut. Saya minta maaf tuan-tuan. Kenapa? Ini sistem pendidikan yang mereka penjajah ni, syaitan ni dah pisahkan. Sehingga kita tidak ada kekuatan. Saya bagi satu contohlah. Dia kata apa? Dia kata bila babi diproses, dah tak rupa babi, tak ada bau babi, tak ada cecair babi dan sebagainya, maka istilah yang ini halal dia kata. Coklat A walaupun ada DNA babi halal. Kenapa? Dah tak rupa babi dah tak ada hidung dia, dah tak ada telinga, dah tak ada air dia pun tak ada, semua tak ada dah. Yang ini jadi coklat. Dia kata hak dia apa? Ini tak apa halal. Sedangkan DNA babi ada kat situ. Tanya dengan dia, Ustaz tahu ke DNA ni apa? Apa dia DNA tu? Saya baru dengar. Dia tak tahu DNA. Jadi, fatwa kita dah jadi macam-macam, mengarut. Jadi tak tahu. Ustaz, ulama tak tahu sains, tak ada basic sains. Terpaksa refer pada orang sains. Orang sains pula yang bengongnya tu, kiblat dia tu barat. Kiblat dia tu Dajjal. Tak semualah. Tak semua. Saya pun sains juga. Tapi bila tidak ada kefahaman akidah ni, dia jadi kiblat dia Dajjal. Siapa kiblat dia? WHO kiblat dia. Siapa kat WHO tu? 80% sumbangan kepada WHO daripada private sector. Daripada syarikat vaksin. Daripada Bill Gates, Gavi dan sebagainya. 80% bukan daripada negara-negara. 80% WHO dibiaya, dana dia daripada private sector, daripada bisnes. Jadi takkanlah WHO nak ikut kerajaan. WHO ikut bisnes lah. Bisnes siapa? Bill Gates lah. Bill Gates ni tukang jual virus, tukang jual vaksin. Dia yang buat virus, dia yang buat vaksin. Lepas tu saintis kita ikut pula tu, tak fikir. Kita ada otak, tak fikir, tak kaji, tak tengok. Kenapa? Ada bisnes kat situ. Ada bisnes. Cerita pasal Allah, cerita pasal ayat Quran, sains. Semua nak supaya bisnes tu dapat. Ni doktor-doktor yang bahagian vaksin ni. Cakap ni begini. Orang mati tak tengok orang mati. Orang sakit, FV tak tengok. Doktor-doktor yang ada ni, ada yang rambut putih, nampak macam berfikir banyak rambut putih. Tak, rambut putih nak mati dah. Tak ada kesedaran. Dia faham bahagian vaksin, tapi dia tak faham bahagian agama. Tak ada takwa dalam dia. Tak ada takwa. Tidak ada proses, walaupun namanya duduk dengan gerakan Islam. Caca merba. Betul kata salah sini. Caca merba dia. Jadi, kekuatan yang ketiga ni, kekuatan untuk kebangkitan. Kekuatan untuk membina kekuatan ummah. Apa kekuatan tu? Salah satu sistem pendidikan. Yang kedua, sistem ekonomi. Sistem pendidikan dia tak asas tauhid dah. Dia tak asas akidah dah. Asas apa? Sekular. Asas apa? Asas tak percaya Tuhan. Mesti ada physical, science mesti physical.
Yang kedua, sistem ekonomi. Ekonomi kehidupan kita ni. Beli kereta, hutang. Beli rumah, hutang. Boleh hutang, tak apa hutang. Ada pinjaman cara Islam. Ada pinjaman cara Islam, dia kata. Tapi bila kita tengok, kan, sistem ekonomi rupa-rupanya asasnya adalah riba. Kita duduk dalam sistem riba. Allah diisytihar perang kepada orang yang ambil riba. Kita boleh seronok dengan riba. Kita tak rasa pun berat duduk dengan riba. Kita tak rasa pun sakit hati, susah hati. Tak rasa. Kita rasa bagus. Rumah aku besar, kereta aku besar. Sedangkan semua tu riba. Setiap 1 sen daripada duit riba, Allah akan tanya nanti. Kalau hati kita, hati kita ni cenderung redha dengan riba, Allah akan tanya nanti. Lagi kaya kita, lagi banyak soalan Allah akan tanya nanti. Tak boleh jawab kita. Rumah besar, alhamdulillah rumah besar. Kereta besar, alhamdulillah banyak kereta. Ada istana lagi, ada tanah, tapi semua riba. Kita sikit pun tak rasa kan, riba, tak rasa benda tu diperangi oleh Allah. Jadi dia kontrol sistem. Selagi kita bersama dengan sistem riba, selagi itu kita tidak akan ada kekuatan. Sebab Allah dah isytihar perang dengan riba ni. Sebab tu kita kena ada sistem ekonomi kita sendiri. Ini yang kita nak gambarkan. Kekuatan-kekuatan untuk umat bangkit. Kekuatan-kekuatan untuk umat kuat. Umat menguasai. Menjadi khalifatu fil ard. Habis disapu semua. Dari satu yang pertama sekali, education, pendidikan dan tarbiyah. Yang kedua, ekonomi, kehidupan kita. Kemudian sistem-sistem kemasyarakatan. Kemasyarakatan, tiba-tiba ada orang pula VVIP, ada orang pula yang menjadi idola, ada orang menjadi pahlawan, ada dapat jadi tokoh ma'al hijah, tokoh. Ini sistem masyarakat. Ada namanya Datuk, ada namanya Tan Sri, ada namanya Tun, tapi semua akhlaknya korup. Lagi tinggi, lagi korup akhlaknya, lagi korup imannya, lagi korup ihsannya, lagi korup. Sedangkan Allah gambarkan dalam Quran, dalam masyarakat kita ni, yang paling tinggi, yang paling mulia orang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Tiba-tiba yang paling mulia ni ialah Tan Sri, Tun. Kalau Tun tu pergi mana-mana pun orang ambil gambar. Yang paling mulia artis. Ini sistem masyarakat korup. Korup sistem masyarakat. Bukan kata kita tidak ada Islam, tak ada, korup. Kita mengagungkan orang yang buat maksiat. Kita mengagungkan orang yang penuh dengan, kita kata, penipuan. Pemimpin-pemimpin yang kita lantik itu tidak ada takwa padanya. Sembahyang pun tak. Kita lantik dia sebagai pemimpin. Cakap Islam pandai. Mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mulanya dengan ayat Quran. Tapi dalam hidupnya jauh daripada iman dan takwa. Ini sistem masyarakat kita korup. Nampak tak? Dikorupkan satu. Jadi umat Islam lemah, tak boleh bangkit. Lemah, tak boleh bangkit. Yang boleh nampak idola kita, kita dapat, kita kena percaya kat orang politik kita ni. Kita kena percaya kepada ustaz-ustaz politik kita ni. Dia bercakap ni guna ayat Quran. Kita percaya. Sedangkan orang politik ni penipu. Kita percaya pada raja-raja. Kita kena percaya pada sultan-sultan. Sedangkan raja-raja sultan, tengok akhlak dia macam mana. Ada yang terlibat dengan arak, ada yang terlibat dengan perempuan, ada terlibat dengan dadah. Lemah jiwanya, lemah pemikirannya. Ini masyarakat kita mengagungkan manusia yang mempertuhankan hawa nafsu dia. Ini sistem masyarakat. Kita ni rakyat marahin je, tak ada apa-apa, kita tak ada apa. Kita ni tak ada ni. Orang bertakwa, ulama-ulama yang bertakwa ditendang, di-ban, tak dibenarkan bagi tazkirah, tak diberi tauliah untuk bercakap. Tak boleh bercakap. Ini cakap ni kan, dia tegur sultan, dia tegur menteri, dia tegur kerajaan, tak boleh bagi tauliah kat dia, tak boleh. Yang boleh bagi tauliah ni hak jenis cakap hebat tapi akhlaknya kan mencintai dunia.
mencintai dunia. Ini sistem masyarakat yang korup. Kita tidak lagi ukhuwah fillah, ukhuwah lillah fillah, tak ada lagi dah. Kita cuma ukhuwah. Kenapa berkawan? Sebab dia sama projek, dapat projek sama-sama. Dia boleh bantu saya boleh bantu dia. Saya boleh guna dia, dia boleh guna saya. Tak apalah, dia guna saya sikit, saya guna dia banyak. Itu politik dia. Bukan lagi ukhuwah lillah fillah kerana Allah. Bukan lagi ukhuwah lillah fillah kerana iman, kerana takwa, kerana dapat akhirat. Bukan. Sistem korup. Jadi macam mana nak bangkit? Kita tak membina kekuatan untuk kebangkitan. Sistem pelajaran kita korup, sistem ekonomi kita korup, sistem pergaulan masyarakat kita korup. Mana contoh kita? Mana idola kita? Itu disebut Malaysian Idol. Malaysian Idol. Siapa dia? Orang nyanyi, orang lawak. Buka sana, dedah sana, tak ada akhlak. Menjadi contoh ikutan kepada manusia yang ada di seluruh negara, di seluruh dunia. Siapa yang paling baik kan? Kita tengok seorang pemain bola sepak. Pemain bola sepak ni baguslah, bila dia skor dia sujud. Bila dia skor dia sujud, tanya dia semayang tak? Tengok dia semayang tak? Nampak macam beli skor, orang lain semua skor duk nyanyi-nari, dia skor sujud syukur. Kenapa? Mak Salah sujud syukur, aku nak kena sama dengan Mak Salah lah. Tapi tengok semayang tak dia? Minum arak tak dia? Ini sistem kehidupan kita hari ini cacar merbah. Nabi Muhammad SAW tidak kita kenal sunnah dia. Apa sunnah Nabi SAW? Kita tak kenal. Sunnah sahabat-sahabat, cara hidup sahabat, kita tak kenal. Ini sistem masyarakat kita. Macam. Ini tak sebut lagi sistem kekeluargaan. Nusyus, derhaka, anak yang derhaka, banyak benda-benda berlaku dan sekarang dia jadi kebiasaan. Kalau tengok statistik, saya tengok satu statistik, ini cerita tentang perkahwinan, setiap setengah jam, ni dulu punya statistik, selama 10 tahun, ada kiraannya 20,000 kot penceraian berlaku dalam masa 10 tahun. Setiap setengah jam satu keluarga bercerai. Setiap setengah jam. Ini Malaysia. Itu 10 tahun yang lepas, 10 tahun dalam masa 10 tahun tu kita kira. Kita buat satu purata, satu average. Ini tak termasuk lagi sistem kita dalam keluarga pun huru-hara juga. Huru-hara. Dan kita termasuklah juga, kita pun sama termasuk. Jadi mana nak bangkitnya? Mana kita nak menghadapi keadaan ujian untuk bencana-bencana ni, huru-hara ni, mana dia? Kita kena patah balik kepada sistem Islam, independen daripada segala sistem jahiliah. Saya sebut ni tuan-tuan, orang marah ramai ni. Terutamanya musuh Islam, marah ramai. Tapi saya kena sebut juga, tak ada orang nak sebut ni. Tak ada orang nak sebut. Kita doakanlah mata buta bagi musuh-musuh Islam, telinga buta bagi musuh-musuh Islam, supaya dia tak boleh dengar, supaya kita boleh berkembang dengan kuat. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, kekuatan kebangkitan termasuk kekuatan senjata. Termasuk kekuatan senjata. Tengok senjata dari sudut senjata ni. Orang Islam apa ada? Orang Islam tu kan beli senjata. Saudi Arabia kaya raya. UAE kaya raya. Orang Arab ni kaya. Tapi kata Yusuf Qaradawi, orang yang kaya orang Arab ni, Allah hina mereka. Satu skru pun mereka tak buat. Bukan kata nak buat kereta, bukan kata nak buat helikopter, bukan kata nak buat senjata sendiri, nak mempertahankan agama Islam, umat Islam. Satu batang skru pun dia orang tak buat. Ini Allah hina orang-orang Islam yang ada di sana, yang nampak kaya raya tapi bodoh. Bodoh. Tak ada teknologi walaupun nak buat sebatang skru. Yang panjang ke, yang pendek ke, skru lebar, skru tak ada.
Tak ada kilang buat skru untuk senjata. Apa lagi nak buat senjata, nak buat kekuatan? Tak ada. Ini orang Arab. Malaysia macam mana Malaysia? Malaysia lagi teruk sebab LCS. Kenapa saya kata lebih teruk Malaysia? Sebab orang Arab memang dia tak belajar benda-benda ni. Orang Malaysia belajar. Kita ada pakar nuklear. Saya masa belajar dulu, ada senior saya, kawan-kawan saya ni yang memang belajar nuclear engineering. Kita ada pakar nuklear. Kalau setakat nak buat nuklear ni, no problem lah Malaysia, kita ada pakar. Kita ada pakar komputer. Kita ada pakar IT, hackers. Ramai Malaysia, Indonesia, ramai hackers. Tetapi negara yang ada dikuasai oleh pemimpin-pemimpin yang tolol, yang tak berfikir, hanya fikir cara macam mana nak penuhkan kocik dia, macam mana nak penuhkan perut dia, macam mana nak tolong keluarga dia kaya, kan hak tu saja, maka pakar-pakar kita tidak dimanfaatkan. Pakar kita tak dimanfaatkan. Kita ada ramai pakar. Saya sendiri pun ada sikit-sikit, tak banyak, medical engineering. Saya tahulah juga medical tu. Tak banyak pun, kurang-kurang yang tahulah. Adalah. Lebih baiklah daripada orang Arab yang tak tahu tu. Negara kita ramai pakar ni, ramai pakar. Sebab tu kebangkitan sebelah timur ni tidak mustahil negara kita. No, negara kita beli kapal selam. Kenapa kita tak buat sendiri kapal selam? Negara kita beli kapal selam daripada France ke, daripada Rusia. Kenapa negara kita tak buat sendiri kapal selam? Kerana kalau buat kapal selam, pemimpin politik tak dapat komisen. Kita tak beli, kita buat. Buat ni kita sendiri tahu nak buat daripada mula. Macam mana A, B, C sampai A to Z. Bila kita buat, tak dapat duit lah komisen. Beli tu satu kapal berapa juta. Komisen ni berapa pun, sekali dapat berapa juta dapat komisen. Bukannya sejuta, 200 juta, bilion. Dah beli pula kan, rosak. Nak kata pandai ke nak pandai bodoh? Nak kata bodoh ni. Beli barang rosak. Kapal terbang kapal selam tak boleh selam. Timbul lah situ. Pandai ke bodoh? Cakap dekat parlimen berapi. Cakap dekat kempen berapi. Kita sekian berapi cakap. Kan? Nampak macam pandai. Tapi beli kapal selam, rosak. Beli kapal perang, rosak. Kenapa kita tak buat sendiri kapal selam kita? Kita tak ada pakar ke? Ramai pakar. Malaysia ni antara top. Kalau saya ingat dulu masa belajar dulu, student Malaysia antara yang top student. Di universiti, di Amerika, di UK banyak. Kita ramai pakar. Tapi kenapa kita nak beli juga daripada sini? Sebab ada komisen. Kalau nak buat tu makan masa. Kena komisen lah. Kalau satu botol vaksin tu harganya RM70, kan, dia dapat RM30, tak kaya. Dia dapat sampai RM40, tak kaya. Belilah. Kenapa kita tak buat sendiri vaksin kita sendiri? Kenapa? Kan? Kenapa kita buat? Kita bukan tak ada pakar vaksin ke kat Malaysia ni? Ada. Kita ada pakar kita sendiri. Salah seorang kawan saya tak sebut nama lah. Jahil murakab, betul. Jahil murakab. Jadi nak sebut sini yang jadi pemimpin kita ni jahil murakab. Masalah lah. Tak semualah jahil murakab, tapi majoriti lah. Wallahu a'lam. Dan nak sebut kat sini, kekuatan kebangkitan ni perlu kita bina. Apa dia? Kita kena sinergikan. Orang IT kena sinergi. Hackers kena sinergi. Pakar ekonomi kena sinergi. Pakar pertanian kena sinergi. Ini yang kita nak buat ni. Ansar nak buat ni, insya-Allah. Kami nak buat ni sama-sama. Kita sinergikan semua pakat-pakat. Self-government. Kita buat self-governance. Bukan government, governance. Kita urus sendiri pemimpin. Sebab pemimpin tak boleh pakai lah. Pemimpin tak boleh pakai. Janganlah ingat ternak kambing tu hina. Janganlah ingat kita nak tanam pokok-pokok tu hina. Ini kerja orang kampung. Tak. Kalau kita beranggapan kerja tu hina, maka kita memang duduk di bawah sistem pendidikan Dajjal.
Kenapa? Kehinaan tu bukan sebab dia tanam padi, tanam toge, ternak lembu. Bukan sebab kehinaan, bukan sebab pekerjaan. Kehinaan sebab hati terputus daripada Allah, tu hina. Hati jadi hamba syaitan, tu hina. Hati jadi hamba nafsu, tu hina. Hina bukan sebab pekerjaan. Jadi kita ni duduk sistem Dajjal ni, kita tak perasan. Oh, aku pakai tai, aku pakai kereta besar, kita yang mulia. Kita rasa kita lebih hebat daripada orang lain. Tak. Allah akan tanya seorang-seorang, satu-satu yang kita ada tu. Lagi besar kereta kita, lagi banyak soalan akan Allah tanya. Tak lepas satu pun. Jangan main-main. Kita ingat kita ada Datuk, kita ada Tan Sri, kita ada Tun. Kita Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka. Kita sultan, kita okey, setiap satu sen yang ada, semua Allah akan tanya. Jangan kita ingat kita mulia sebab kita ni raja, kita mulia sebab kita menteri. Tak, yang mulia orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi attaqakum. Siapa yang hina? Mereka yang jauh daripada Allah. Sembahyang pun tak, minum arak lagi, berzina lagi. Ini pemimpin-pemimpin kita ni. Jadi sebab tu saya nak sebut kat sini, kan, kita nak kena keluar daripada sistem yang menjadikan kita terkongkong daripada membina kekuatan Islam. Semua aspek. Saya bagi contoh tadi 2-3 lah. Banyak sangat sebab kan, masa kita ni pun dah lebih pukul 11 ni. Wallahu alam, tuan-tuan dan puan, saya minta maaf. Hari ni saya rasa sebenarnya saya rasa cukup terharu lah. Kenapa? Kerana ramai orang-orang kita yang bijak, yang cerdik, tapi tak mampu nak berfikir dengan betul. Kerana kita dijajah, masih dijajah lagi. Jadi 31 bulan Ogos tahun ini kita nak sambut kemerdekaan ni, kita fikir balik. Kita ni masih dijajah. Betul apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan ikut dia selangkah-selangkah sampailah masuk ke lubang biawak, masuk dalam lubang biawak, menjadi makanan dia. Menjadi makanan dia. Saya minta maaf dan otak kita diprogrammingkan betul. Ya, sebab itulah apa penyelesaian dia? Kita kena bina kekuatan semula, self governance saya sebut tadi. Apa dia? Yang pertama, kekuatan akidah. Ini tarbiyah imaniyah, ini tarbiyah kita kena buat betul-betul ni. Yang kedua, kekuatan ukhuwah, kasih sayang dan penyatuan. Kita kena cuba wujudkan penyatuan. Yang kita tak sama pandangan tadi, kita toleransi. Yang kita sama pandangan tadi, kita bekerjasama, buat sama-sama maksima. Yang ketiga, kita bina kekuatan yang boleh menyebabkan kita bangkit. Semua aspek. Ekonominya, pendidikannya, IT-nya, engineeringnya, medicine-nya, semua aspek kita kena gabungkan sehingga kita menjadi siapa? Menjadi sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ada bendera daripada timur yang akan dipimpin oleh Bani Tamim. Siapa Bani Tamim ni? Mereka yang akan menghidupkan kekuatan untuk kebangkitan Al-Mahdi. Al-Mahdi akan bangkit, dia tolak semua sistem. Dia akan runtuhkan sistem jahiliah. Kemudian orang yang membina sistem-sistem yang kita kata dalam asas dasar iman, asas iman takwa tadi, sistem apa pun, maka sistem itu akan diguna oleh Al-Mahdi ketika telah menang nanti. Itulah yang akan digunakan. Jadi negara Islam seluruh dunia akan menerima bantuan daripada cerdik pandai, mereka yang mempersiapkan diri mereka dengan sistem yang baru, bukan sistem penjajah, bukan sistem musuh Islam. Yang ini kita nak kena tengok balik. InsyaAllah sebenarnya detailnya boleh dibincangkan dari masa ke masa, tapi saya sebut sini, kalaulah Allah izin, perkara suasana yang ada pada hari ini berjalan, saya ingat tahun depan kot, kemungkinan besar kita akan berhadapan dengan kesusahan, huru-hara. Wallahu alam, hanya Allah yang maha mengetahui. Tapi kita tengok trend dia macam itu. Tapi tuan-tuan puan, jangan bimbang, jangan takut. Orang beriman ni apa dia? Orang beriman ni akan Allah beri kemenangan.
Macam mana orang beriman nak menang? Wallahu alam, itu Allah yang Maha mengetahui. Tapi nak sebut sini, bila kita usaha ikut kemampuan kita, gerakkan dakwah, tarbiyah dan kekuatan perjuangan tadi, maka Allah akan bantu. Allah akan menangkan kita. Mereka rancang nak jadikan kita transhuman. Transhuman ni apa? Separuh manusia, separuh robot. Mereka rancang macam tu. Tetapi mereka tak akan dapat. Mereka rancang 20-30. Mereka nak kontrol semua sekali. Agama Islam habis. Mereka rancang begitu. Tapi Allah rancang mereka tak akan dapat. Mereka rancang 2025 mereka nak menang. Mereka nak kuasai digital currency. Mereka nak kuasai digital ID. Mereka nak menguasai revolusi innovation 4.0. Kita kata teknologi. Nak menjadikan kita transhuman, masukkan chip dalam tangan kita, dalam badan kita. Mereka rancang 2025 nak buat semua tu komplit satu dunia. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah perancangan Allah mereka akan gagal. Mereka kalah, confirm mereka kalah. Tetapi yang kita bimbang, kita tidak bersama dengan kemenangan. Itu kita bimbang. Kita akan bersama dengan arus yang dibuat oleh penjajah tadi, yang dibuat oleh Dajjal, oleh syaitan, oleh iblis tadi, yang mereka reka cipta biiznillah, dengan izin Allah, untuk menguji kita. Kita yang terikut dengan dunia, kita yang terikut dengan projek sini, projek itu, kita terlupa projek awal, projek yang asasi, membina kekuatan akidah, tarbiyah, membina kekuatan ukhuwah, kan, kekuatan kebangkitan jamaah, dan kekuatan kita nak bangkit. Kekuatan bangkit, kekuatan silah. Ini nak sebut kat sini, tuan-tuan rahmat Allah. Kalau kita boleh faham yang ini, insya-Allah we are on the right track. Tapi kita kena bersama. Kena bersama-sama secara satu jama'i. Ukhuwah Islamiah kena bersama-sama. Jangan kita fikir kita je. Oh, jamaah aku dah kuat dah. Jangan. Kita kata aku dah komplit dah. Okey, jangan. Kita ingat bila kita rasa jamaah aku kuat sahaja, kita sebenarnya telah ujub dengan jamaah kita. Jamaah ujub Allah akan hancurkan. Jangan kita rasa kita kuat. Alah, itu apa? Tak ada apa. Jamaah kita ada ulama ramai. Jamaah kita cakap Islam lama. Kita ni, jangan. Itu ujub nama dia. Kan? Ujub. Kita rasa lebih baik. Ini Allah tak suka. Jamaah yang begitu Allah akan hancurkan. Jadi orang yang ikhlas, orang yang rendah diri, tawaduk, orang yang rasa perlu Allah tadarruk, perlukan kepada Allah, maka orang inilah yang akan Allah tolong. Allah akan tolong. Jadi kita kena ikut sunnah, jangan ikut arus, ikut sunnah. Arus ni mengelirukan kita. Insya-Allah. Wallahu alam. Itulah sikit sebanyak. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, kelemahan kita. Allah berikan kekuatan untuk kita islah diri kita, membina diri kita. Mudah-mudahan Allah bina kekuatan hati-hati kita untuk membina apa yang digambarkan sebagai ukhuwah Islamiyah, kan? Ukhuwah lillah fillah, kerana Allah, bukan kerana lain. Jadi kita hanya jangan ikut arus. Kita kena bina kekuatan tadi. insya-Allah bila menang, dan tak lama lagi kita akan menang. Kata Syekh Ahmad Yasin rahimallah wa radhiyallahu an, dengan keadaan dia itu subhanallah, mati syahid fi sabilillah, asyhad Syekh Ahmad Yasin rahimallah, dia kata apa dalam kajian dia, insya-Allah kita akan menang 2027, insya-Allah. Maka 2008 dia kata, marilah kita solat bersama-sama di Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Nampak tuan-tuan? Jadi orang beriman dia seronok, kan? Dia seronok bila duduk atas jalan nak bangkit ni, kan? Dia mati pun dia menang, dia hidup pun dia menang, kan? Itulah insya-Allah lah. Alhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan kita, insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahdat ala nusrati syari'atik. Fawasik Allahumma rabitataha
وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيل يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من المتقين حقا. اللهم اجعلنا من المتقين حقا. اللهم اجعلنا من المحسنين حقا. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من الواسلين. اللهم اجعلنا من العارفين. اللهم اجعلنا من المحبين. اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا من المهديين. لا إله إلا أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك تمام العافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.